Ilmu dan zikir kelebihan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-96. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yab'athanna Allahu aqwaman yawmal qiyamah bi wujuhihimun nur ala manabiril lu'lu'i yaghbituhumun nas laisu bi anbiya'a wala syuhada'a. Qala fahassa a'rabiyyu ala rukbatayhi faqala ya Rasulullah hallihim lana na'rifhum. Qala humul mutahabbuna fillahi min qabaili syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillahi yazkurunahu. Rawahu Tabrani wa isnadu hasan, Majma' Az-Zawaid. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan beberapa golongan pada hari kiamat dengan wajah-wajah mereka bercahaya-cahaya dan mereka akan berada di atas mimbar-mimbar mutiara. Orang ramai akan cemburu terhadap mereka. Mereka bukanlah para nabi dan bukan juga para syuhada. Seorang sahabat yang datang dari kampung duduk berlutut lalu bertanya, Ya Rasulullah, beritahulah kepada kami sifat-sifat mereka supaya kami dapat mengenali mereka. Nabi SAW bersabda, mereka ialah orang-orang yang berkasih sayang antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Datang daripada kabilah-kabilah yang berlainan, tempat yang berlainan dan berhimpun di satu tempat serta sibuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, kelebihan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-96 diriwayatkan oleh Abi Darda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan bahawa Abu Darda ni merupakan antara sahabat yang terakhir dalam golongan orang Madinah, golongan Ansar yang memeluk Islam. Nabi ni boleh hijrah aja ke Madinah, sampai Madinah. Orang Madinah ni semua berbondong-bondong datang cari Nabi, jumpa Nabi, semua nak masuk Islam. Dia punya culture dia begitulah, suasana dia. Maksudnya bila Nabi sampai semua nak masuk Islam, ikut dakwah Nabi, syahadah. Ada sebahagiannya dah beriman pada Aqabah pertama, Aqabah kedua. Kemudian bila Nabi sampai semua orang beriman. Abu Darda ni jadi relax, ada santai, dia tak beriman. Kemudian sampai disebutkan sampai Yaumul Badar, sampai peperangan Badar ni tahun kedua hijrah Nabi. Tahun kedua, dah setahun lebih. Orang semua Madinah semua dah beriman dah. Sampai tahun kedua baru dia pun tak beriman lagi. Sampailah saya ceritakan dulu, ada dua orang dia punya sepupu dia lah, sepupu dia Muhammad bin Maslamah dengan Rawahah. Dia datang, dia pecahkan berhala semua. Lepas itu barulah dia beriman. Abu Darda dia lewat. Tapi dia ni seorang yang tawaduk, zuhud. Tawaduk dan juga zuhud. Nak masuk Islam pun tawaduk, zuhud, relax, slow yang ada Abu Darda. Tapi dia ni merupakan salah seorang yang hafiz Quran, Qurra Madinah. Dan dalam riwayat daripada Ibn Abbas, bila ditanya siapakah dalam kalangan orang Madinah ni yang hafal, yang menulis Quran, di antaranya sebut salah seorang ialah Abu Darda radhiyallahu anhu. Okey. Itu dalam hadis ini Abu Darda didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dia akan bangkitkan manusia ni ada pelbagai bentuk, pelbagai jenis. Ada dalam kalangan manusia ni yang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan muka mereka itu bercahaya. Wujuhuhum nur, mukanya penuh bercahaya-cahaya. Dan mereka ni diletakkan di atas manabir lu'lu'. Diletakkan di atas grandstand lah kita katakan. Grandstand, tempat mimbar yang bergerlipan dengan warna itu, dengan warna yang cukup cantik. Yang mana yaghbituhum nas, orang semua boleh tengok ni, orang jadi jealous, dekat orang tersebut. Dan Nabi sebut mereka ni laisu minal anbiya, bukan nabi.
dan juga bukan golongan syuhada. Sebelum ni kita ceritakan kelebihan orang yang syahid pada sabilillah kan. Ini dia kata bukan Nabi pun, bukan orang syahid pun, bukan. Maksudnya bukan dalam kalangan orang yang dikenali, yang ternama. Nabi ni semua orang kenal lah, oh, nama hebat Nabi kan. Atau orang syahid ni, syahid pada jalan Allah, syuhada ni orang terkenal nampak. Tapi boleh tengok ada satu golongan yang orang kampung, bahasa kita lah, marhain biasa dia. Tapi dia ni ada kedudukan ni cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muka bercahaya, tempat special, grandstand, orang kata kapet merah, macam itulah bahasa kita kan. Kemudian fajasa Arabiyu ala rukbatai. Nabi ni bila cerita ni, Nabi cerita dengan orang kampung. Bila Nabi cerita itu, datang seorang Arab Bedui, datang depan Nabi berlutut. Duduk depan Nabi, dia kata, ya Rasul, wahai Rasul, halim lana. Cerita sikit, ni jenis orang macam mana ni? Bukan hebat jenis orang biasa-biasa. Halim lana na'rifhum. Ceritakan pada kami supaya kami kenal orang ni siapa dia. Maka kata Nabi SAW, humul mutahabbuna fillah. Mereka ni golongan orang yang berkasih sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia berkasih sayang, jumpa, berkenal-kenalan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Nabi SAW, min qabaili syatta. Dia ni daripada orang biasa, layman. Daripada kabilah itu ada kabilah ini. Arab ni banyak kabilah, suku kaum. Kalau kita ni daripada Jawa ada, Mendeling ada, Melayu ada, kan? Semua bangsa lah ada kan. Yang Muslim ni, India ke Chinese ke, Muslim, berbagai kabilah. Wabiladin syatta, daripada negara yang berbeza. Mungkin ada daripada Selangor, wilayah Persatuan Perak, Sembilan, Terengganu, Kelantan, kan? Negeri yang berbeza. Kemudian kata Nabi SAW, apa yang mereka buat? Yashtama'una ala zikrillah. Yazkurunahu. Mereka ni apa dia buat? Dia datang masjid, datang surau, datang majlis-majlis ilmu. Apa dia buat? Duduk, dengar zikir kepada Allah SWT. Dengar majlis-majlis ilmu, baca Quran bersama, berzikir bersama, berselawat kepada Nabi SAW. Duduk dalam majlis-majlis. Kerana apa? Mereka ni berkasih sayang pada Allah. Contoh tuan ni lah, kita semua datang subuh sama-sama duduk, boleh kenal, tengok sana sini kan, dengar tazkirah, dengar kuliah-kuliah agama. Inilah di golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Akhirat kelak besok, muka tuan-tuan semuanya bercahaya. Kita tengoklah kan, bercahaya semua muka. Kemudian semua duduk dekat grandstand. Orang biasa, orang kampung layman. Jadi insyaAllah, moga-moga hadis-hadis sebegini memberi semangat kita terus untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkasih sayang, ikhlas kerana Allah Taala, tak ada kepentingan lain. Kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Sallallahu